susu formula lah. Susu formula ni biasanya telah prescribe oleh dietitian lah, pakar pemakanan kita di hospital lah, USM. Okey, dia adalah satu proses pemberian feeding ataupun kita macam makan lah. Kalau orang biasa ni kita makan ikut mulut, tapi kalau setengah orang yang sakit tu yang tak boleh pengambilan secara oral tu, dia mungkin perlu cara yang lain dengan kemasukan tube, rice tube lah. Okey, yang tube nasogastrik ni cara dia adalah dimasukkan melalui hidung, ke dalam hidung, lepas tu dia akan melalui pharynx, esophagus dan seterusnya akan masuk ke dalam stomach, iaitu dalam perut. Ni kita preview sikit anatomi. Okey, anatomi ni semua student dah belajar masa tahun 1 lagi. Kalau kita ingat lagi, okey, ada mouth, lepas tu tongue, lepas tu akan melalui pharynx, lepas tu esophagus, lepas tu stomach, so ada pancreas, ada liver, gallbladder. Lepas tu usus pulaknya kita ada duodenum, lepas tu ada small intestine iaitu jejunum, ileum. Lepas tu ada large intestine iaitu colon. Start dengan, kalau saya ingat ATD iaitu ascending colon. Lepas tu transverse colon dengan descending colon. Seterusnya kita ada sigmoid, rectum. Lepas tu ni di hujung ni ada macam ni yang kecil ni macam pundi ni iaitu appendix. Nanti akan ada topik appendicitis nanti. Lepas tu ada rectum dan anus. Ya? Just untuk lepas balik lah. Okey. Lepas tu, untuk insertion tu, kemasukan tu, dia bermula daripada diukur bermula daripada hujung from the tip of nose, daripada hujung hidung. Kemudian dia akan across the cheekbone, akan pergi ke hujung telinga, earlobe, dan akan cross ke xiphoid process. Terus kita akan add on 10 cm lagi. Ini adalah gambaran. Kita tengok cara kemasukan tube rice tube tu. Melalui daripada, kalau cara ukur tu, daripada hujung hidung ni, nose tip ni, ke earlobe ni, kemudian ke xiphoid process. So, kita akan tambah lagi 10 cm daripada xiphoid process ni, 10 cm. Lepas tu dia akan masuk ke dalam stomach kita. Lepas tu ada beberapa ujian lah untuk pastikan yang tube ni benar-benar masuk ke dalam perut pesakit. Ini secara ringkas. Okey, sebenarnya cara pemberian nutrien, susu ataupun pemakanan. Okey, kalau secara normalnya, kalau untuk yang tak ada masalah macam kita ni, kita boleh mengambil makanan melalui oral, mulut. Dengan cara biasalah makan. Tapi ada setengah pesakit tu perlu dimasukkan tube melalui nasogastrik, iaitu melalui nasal. Ada juga setengah-setengah kes tak boleh masuk ikut nasal, terpaksa masuk ikut oral pun ada juga. Pernah tak siapa-siapa jumpa yang tube rice tube ni dimasukkan ikut oral, bukan ikut nasal, ikut hidung, ikut nose? Pernah tak jumpa kes yang macam ni? Ataupun yang kalau ikut nasal tu, ikut nose tu memang common lah kan. Kalau ikut oral ni pernah tak siapa yang jumpa dalam ward? Pernah Okey, pernah. Okey. Ada juga yang masuk ikut intravenous iaitu PPN ataupun TPN. PPN ni adalah partial parenteral nutrition ataupun total parenteral nutrition. Ni kes-kes ni biasanya yang ubat ni bukannya disediakan dalam ward tapi disediakan di farmasi dan kena ambil di farmasi. Biasanya kes-kes onkologi. Dia kalau bed tu yang warna biru tu, yang digantungkan lepas tu ditutup dengan plastik warna biru tu. Pernah tengok tak kes macam ni? Yang bed macam ni. Kadang-kadang selalu kata TPN lah, PPN ni pun salah satu juga pemberian nutrition juga nutrien juga ni. Tapi diberi melalui intravenous. Biasa-biasa dalam kes onkologi lah biasanya bila pasien tak boleh nak ambil ikut oral ataupun tube mungkin tak boleh nak dimasukkan. Pernah dalam yang saya boleh share dekat ward tu, kes contoh kes CA bladder. Pernah CA bladder tu pasien tu dah max dah ke semua dalam organ dalaman abdominal dia. Memang pasien memang tak boleh nak ambil ikut oral. Lepas tu tube rice tube pun tak boleh nak dimasukkan. Memang salah satu cara untuk pasien terima nutrien ataupun fluid adalah dengan cara pemberian PPN ataupun TPN. Itu contohlah. Okay, ada juga yang setengah kes tu gastrostomy tube. Yang ini memang direct terus tube tu dimasukkan ikut dalam stomach. Yang ni pernah jumpa tak gastrostomy tube ni?
gastrostomy tube, pernah jumpa tak? Yang ni memang direct terus masuk dalam stomach. Pembelian susu tu memang terus masuk dalam stomach patient. Pernah jumpa ke gastrostomy tube ni? Ini jarang-jarang. Pernah? Tak pernah? Ada yang pernah ke? Pernah. Pernah, ada yang pernah, ada yang tak pernah kot. Sebab yang ni jarang. Tapi kalau kadang-kadang tu kalau ada tu mungkin sampai 2-3 kes dalam ward tu. Tapi pernah bagi juga ke feeding ikut gastrostomy tube ni? Ke just tengok sahaja? Tak pernah bagi ya? Tak pernah bagi. Kalau untuk pasien yang lama tu, kalau untuk pasien yang lama, kadang-kadang sometimes tak bagi pun. Just kita tengok sahajalah. Maksud kita tengok, kita pantau lah, observe sajalah. Sebabnya pasien ni kalau yang dah ni, kadang keluarga dia dah diajar, dah tahu dah cara nak bagi susu dah ikut gastrostomy tube ni. Sama juga setengah pasien yang mana daripada rumah yang bedridden yang dah lama pun, ada juga yang tube nasogastrik ni pun keluarga dah tahu dah cara bagi dah tahu cara. Cuma kita kena observe, kena tengok lah, kena pantau jugalah walaupun keluarga ataupun relatif yang bagi. Okey, ada juga jejunal tube. Ada juga. Tapi ini saya rasa mungkin jarang-jarang you all jumpa. Yang ni pernah jumpa tak? Jejunal tube. Ni kalau buat surgery, biasa kalau Dwi Intan, Tiga Utara mungkin ada kes ini. Saya biasa dulu kalau kat Dwi Intan lah, Dwi Intan, 1S ada juga, tapi biasa kalau Dwi Intan ni saya rasa common sikit lah untuk ni. Fatin tu apa ni tak pernah jumpa ke Fatin? Tak pernah Tak apa. Nanti kalau ada rezeki nanti, kalau you all masuk ward nanti mungkin akan jumpalah kes ni. Gastrostomy tube dengan jejunostomy tube. Yang ini saya jarang jumpalah. Kalau yang nasodua tube saya jarang jumpalah. Tapi kalau yang saya bekerja kat Dwi Intan tu, kalau nasogastric tu biasalah, nasogastric tube biasa, TPN tu biasa, gastrostomy tube pun biasa, dengan jejunostomy tube pun biasa jugalah. Yang seterusnya adalah indication dia adalah untuk access the stomach dengan content dia, kemasukan indication tube nasogastrik ni, RAS tube ni. Lepas tu dia untuk drain gastric content, untuk decompress the stomach. Lepas tu ada juga untuk pengambilan sampel spesimen pun boleh juga daripada gastric content. Okay. Lepas tu dia adalah macam bantuan lah untuk pesakit menerima nutrien ataupun drip. Okay. Dia juga boleh untuk treat gastric mobility dan juga bowel obstruction juga. Okey. Lepas tu kemasukan tujuan indikasi untuk kemasukan RAS tube ni juga, dia boleh juga untuk sebagai drainage dan juga untuk lavage dalam kes-kes drug yang overdose ataupun poisoning pun boleh juga. Dalam yang logbook you all tu ada lavage yang saya tak ingat dalam logbook tu ada untuk cross yang ni RAS tube lavage ni ada juga. Kalau yang drainage ni, kadang-kadang setengah patient, dia ada juga apabila tube RAS tube tu dimasukkan, tapi dia sambungkan dengan collector bag. Collector bag tu adalah yang urine bag tu. Kita panggil collector bag ada juga yang RAS tube bila dimasukkan, kita panggil, kadang doktor order RAS tube with free flow. Kalau RAS tube with free flow, maksudnya apabila kita masukkan RAS tube tu, lepas tu RAS tube tu, dia akan sambungkan pada collector bag tu. Collector bag tu yang macam urine bag tu lah, kita panggil collector bag tu. Sebabnya itu yang patient dipuasakan lah sebab dia nak tengok berapa cecair yang keluar untuk monitor. Okay. Yang lavage ni kadang dia masukkan RAS tube ni untuk macam nak flush balik dalam stomach patient. Contohnya mungkin patient mengalami poisoning ataupun keracunan, ataupun contohnya macam kes-kes kes-kes macam yang contohnya nak bunuh diri, dia ambil ubatan ke PCM ke racun PCM yang berlebihan ke ataupun racun ke, kadang-kadang dia akan memasukkan tujuan RAS tube ni pun penting jugalah untuk lavage macam kita nak bantu untuk keluarkan balik lah. Okay, sebabnya ini yang saya boleh share ni contohnya kalau macam kes saya tak pernah, kat Kelantan saya rasa mungkin jarang yang kes-kes macam minum racun semua, tapi kalau kat luar member saya ada pengalaman yang ni, contohnya macam dia minum yang patient dia macam nak bunuh diri, jadi dia minum racun rumpai tu. Minum racun rumpai ni, jadi bila pergi ke hospital tu dia akan masuk RAS tube dan cuba untuk macam lavage macam masukkan macam selain supaya macam nak keluarkan balik lah, macam kita nak flush balik kandungan racun dalam perut tu nak keluarkan lah. Tapi kalau minum racun rumpai ni biasanya agak susah lah, sebabnya biasa patient tak boleh nak survive lah dan patient tu biasanya kawasan tu memang end dia dengan mati lah, tapi ambil masa jugalah.
Tapi matilah keadaan yang derita lah bagi saya lah. Okay. Lepas tu ni ada juga dalam kes trauma setting pun boleh juga untuk yang NG Tubes ni, okay, untuk bantu dalam prevention of vomiting ataupun aspiration, ya, dan juga untuk assessment of GI bleeding. Kalau pasien-pasien yang kes GIT bleeding tu pun boleh juga untuk kena masuk juga REST tube ni untuk monitor, ya. Lepas tu untuk sebagai pengenalan untuk enteral feeding. Dan macam pasien memang koma dan perlukan pengambilan nutrien ataupun susu ubatan ikut tube tu, jadi ni memang kena masukkan tube dan biasanya keluarga akan diajar jugalah. Maksudnya sampai kat rumah pun memang pasien akan guna tube ni. Okey, contraindication ada juga. Ada setengah-setengah kes yang tak boleh dimasukkan nasogastric tube ni. Contohnya dalam kes severe facial trauma ataupun trip right form plate disruption. Yang ini kalau dalam kes yang ni trip right form plate disruption ni memang tube akan dimasukkan bukan ikut nasal tapi akan dimasukkan ikut oral. Dan ada juga setengah kes ni, contohnya macam kalau head trauma, maxillofacial facial injury ni, kadang-kadang memang kita nurse tak masukkan, tapi doktor ENT ataupun ORL yang akan masukkan. Ada juga masa saya pengalaman saya bekerja itu ada jugalah. Setengah-setengah kes tu memang doktor sendiri, doktor ENT ataupun ORL yang akan masukkan rescue untuk patient. Kita just assist sahajalah. Ya, ini special case lah. Okey, ataupun dalam kes esophageal stricture ataupun esophageal varices pun ada juga, ataupun patient in coma yang have the potential of vomiting. Semasa kemasukan anti-clip insertion ni pun ada juga. Ini contoh yang tadilah clip right from plate ni. Nampak ni kalau kita tengok sini, ini memang tak ada masuk ikut nasal lah, kena masuk ikut oral. Sebab kita nampak sini ada olfactory nerve. Jadi bahayalah tak boleh nak masuk ke nasal. Okey. Okey, yang ini adalah universal precaution ni. Okey, biasa kalau kat ward tu, kalau bila kemasukan tube tu, kebiasaannya tak adalah pakai apron kan, just pakai clean glove. Tapi sekarang ni dah common lah, pakai mask tu memang common sebabnya kita untuk potential untuk contact with cecair ataupun patient blood ataupun body fluid, ya. Mungkin patient termuntah ke masa tu, jadi kita nak elakkanlah benda ni. Okey, ada juga glove memang kena pakai tapi bukan glove sterile lah. Prosedur ni just prosedur bersih sahaja. Okey, lepas tu ni risiko untuk patient vomiting tu memang akan ada. Jadinya kalau rasa nak pakai, sekarang ni memang kita pakai face shield dah kan. Memang kita pakai face shield, kita pakai mask tu memang dah common lah sekarang, dia tak ada masalah lah. Tapi kalau rasa macam nak protect, nak pakai gown pun boleh, tak ada masalah lah. Gown yang plastik, apron dalam ward tu. Okey, lepas tu trauma protocol course for all team members to wear glove. Ini adalah protokol lah yang biasalah, glove macam saya sebut tadi lah, glove, face shield ataupun gowns tu sebagai protection. Okey, complication dia untuk the main complication of NG tube insertion ni adalah termasuklah aspiration dengan tissue trauma. Lepas tu kemasukan tube ni dia akan induce gagging ataupun vomiting. Dan juga kalau misalnya perlu, suction boleh disediakan juga. Kalau suction pun boleh disediakan juga jika perlu. Okey, assessment adalah kita kena assess dulu patient punya consciousness, pada kesedaran patient. Lepas tu check clients punya any previous medical history. Lepas tu kena use a pen light to untuk assess nostril patient untuk deviated septum ni. Deviated septum ni kalau you all Google, you all boleh tengoklah patient punya yang laluan hidung dia macam sempit. Laluan punya sempit. Agak macam ni agak susah untuk masuklah dalam nasal patient. Okey, nursing diagnosis yang common ada altered nutrition less than body requirement, swallowing impairment, risk for aspiration, risk for diarrhea, masuk altered oral mucous membranes, risk for fluid volume deficit, pain dan juga impact skin integrity. Bila kita masukkan rest tube ni, kita akan pasta juga dekat hidung patient tu. Kadang boleh, setengah patient tu dia allergic dengan pasta yang kita gunakan. Boleh sampai jadi rashes lah, sampai luka skin patient dekat nose patient tu. Tapi kalau yang
ni plaster ni kalau setengah watt tu dia ada plaster khas lah untuk nasogastric tube ni. Rest tube ni dia macam bentuk nose, bentuk hidung. Mungkin you pernah tengok lah, kalau biasa kalau kau buat medical 7U, 7S ada ya plaster yang tu, yang special tu. Okey, kalau planning ni dia adalah position adalah semi-fowlers ataupun fowlers semasa kemasukan rest tube tu. Ada pelbagai saiz, dia ada saiz 6, 8, 10, 12, 14 dan juga 16. Tapi yang common untuk adult patient adalah saiz 16 ataupun saiz 14. Kalau 16 ni dia warna orange, kalau yang hijau tu dia saiz 14. Tapi yang common selalu digunakan dalam ward adalah saiz 14 ataupun saiz 16. Okay. Ada juga saiz 12. Setengah patient tu bila kita masukkan saiz 14 ataupun 16 agak difficult, agak susah. Kadang-kadang kita kena gunakan saiz yang lebih kecil lah, iaitu saiz 12. Saiz 12 ni dia warna putih. Tapi dia lebih kecil sikit lah dia punya tube ni. Dia lebih kecil sahaja. Itu beza dia. Kalau yang besar tu adalah saiz 16 lah. Okey, ini adalah alatan. Okay, kita perlukan galipot, lepas tu stethoscope, lepas tu disposable glove, lepas tu tape, lubricant ni kita akan gunakan white gel. Okay, lepas tu yang ni litmus paper, spigot tu memang dah ada dah dekat yang rice tube tu. Lepas tu shrink 10cc. Okay, ini implementation ni kita akan tengok lepas ni. Semua standby ya, buku manual procedure, buku surat 142 nanti. Saya akan tengok ikut situ. Ikut yang buku manual procedure kita. Okey, ini adalah special skill adalah cara nak ukur. Sebelum tube dimasukkan, kena tahu dulu cara yang betul untuk ukur. Iaitu daripada hujung nose, lepas tu ke earlobe, lepas tu ke Z5 process. Dan kita akan add on dalam 10 cm lagi. Ini kita akan tengok sini, special skill untuk check the placement of the tube. Okey. Okey, placement of nasogastric tube ni, okey, yang ada beberapa ujian yang kita akan lakukan untuk pastikan yang tube tu dimasukkan di tempat yang betul, iaitu dalam stomach patient. Okey, ada setengah ward tu dia akan buat X-ray. Tapi yang ni kalau ward biasa tu, sepanjang saya bekerja, kalau ward biasa tu dia tak buat lah. Biasa kalau macam critical care ward, contohnya macam Lapan Selatan, ICU, CCU tu, biasanya kadang setengah doktor tu akan order X-ray lah untuk pastikan tube tu betul-betul dimasukkan dalam stomach patient. Okey, lepas tu ni yang ni adalah bila kita dah ukur tu kita akan tandakan dengan tape sementara tu untuk pastikan saiz berapa yang tube tu akan dimasukkan. Okey, lepas tu dengan cara color. Color tu adalah biasa cecair yang bila kita aspirate tu, cecair yang keluar akan warna seperti keputihan ataupun kekuningan dan juga ada hijauan sikit lah. Kalau cecair tu keluar, maksudnya masa kita aspirate, kita tarik tu, biasanya itu adalah kandungan dalam perut patient, stomach patient. Okey, lepas tu ni pH, kalau pH ni, kalau kita guna yang litmus paper tu, you pernah tengok ke litmus paper tu? Ke tak pernah tengok dalam masa kat makmal? Sebab dalam ward memang tak ada lah litmus paper ni sebab barang tu mahal. Tapi kalau dalam makmal tu ada. Tapi tak pernah tengok ya? Dia warna apa? Litmus paper kalau dalam makmal tu? Pernah pegang tak? Pernah tengok dan pernah pegang? Okey, warna biru purple kan? Ya. Okey. Jadi kalau misalnya kalau kita aspirate, kita letak yang kandungan kita aspirate, kita tarik keluar tu, kita letak atas kertas litmus tu, dia akan bertukar daripada biru tu ke warna merah. Menunjukkan acidic lah. Ya? Lepas tu yang air ni, bila kita push air ataupun udara, nanti kita akan dengar bunyi brew, seperti kemasukan udara dalam perut patient. Okey, ini sama macam tadi jugalah ya. Konten dia sama juga. Bila kita tarik aspirate sample dalam gastric content tu. Ini contoh kalau acidic ataupun alkaline lah. Sepatutnya dia akan jadi biru ke warna merah. Litmus paper tu. Jadi kalau gambaran X-ray untuk pastikan yang chip tu benar-benar masuk dalam stomach patient. X-ray dilakukan lah. Tapi bukan semua patient macam saya sebut tadi, setengah-setengah ward saja ataupun setengah patient saja yang doktor akan order lah untuk pastikan yang tube ni betul-betul masuk ke dalam stomach patient. Ni contoh kalau macam ni contoh X-ray menunjukkan yang tube tu misplaced. Kita tengok kat sini, nampak tak? Yang G-tube ni placed down right segmental bronchus. Ada juga dalam kes-kes yang macam ni. Dia tak nak lah benda macam ni berlaku.
sepatutnya tube ni masuk dalam stomach patient. Sebab kita nak beri fluid ataupun susu dan juga ubatan. Sebab tu masa nak ukur tu penting, masa-masa kemasukan tu penting, dan juga masa test tu kita kena pastikan yang tube tu betul-betul masuk dalam stomach patient. Okay, ini pun sama juga. Tube tak dimasukkan di tempat yang betul lah. Okey, kita pergi remover dulu sebelum kita tengok buku manual prosedur kita. Okey, apabila kita dah belajar cara nak masukkan tube tu, kita kena tahu cara nak keluarkan tube nasogastrik ni. Okey, rice tube ni macam mana cara nak keluarkan. Okay. Tapi kena pastikan apa-apa pun kalau ni semua kena bergantung daripada arahan doktor dulu. Okey, mula kita kena assess dulu, present of bowel sound dulu. Lepas tu tengok juga check untuk absence of vomiting. When tube is clear, dipastikan pasien tak ada muntah, pasien dah stable dan betul-betul tube tu dah boleh dikeluarkan. Lepas tu pasien dah boleh ambil secara oral, barulah biasa tube boleh dikeluarkan. Okey, ini adalah peralatan dia. Sama juga perlukan shrink, disposable glove, blue sheet, tisu, lepas tu receiver dan juga clinical waste plastic. Okey, yang pertama sekali preparation adalah kita confirm dulu betul ke tube tu dikeluarkan, check dulu nursing for the patient dulu. Lepas tu pastikan patient prop up. Lepas tu kita kena letak blue sheet di atas dada patient. Ya. Blue sheet ataupun kain pengalas lah atas dada patient. Biasa dalam ward kita guna blue sheet sahaja untuk takut patient vomit masa tu. Okey, lepas tu ataupun terkeluar cecair ke secretion ke masa tube dikeluarkan, kita tak nak kotorkan pakaian ataupun kena pada patient. Okay. Lepas tu kita kena keluarkan plaster tu dulu. Kita tengok step sini. Okey, yang sini ni. Okey, kita kena perkenalkan diri dulu, greet patient, perkenalkan diri, terangkan dulu prosedur apa yang kita nak lakukan dan tujuan dia kenapa. Lepas tu prepare peralatan, lepas tu minta kebenaran daripada pesakit, lepas tu beri privacy, lepas tu kita kena tinggikan kepala patient, lepas tu sediakan persediaan, lock katil, itu adalah biasalah ya. Sediakan percayaan, itu adalah prosedur yang biasa. Lepas tu prepare patient, posisi patient dalam keadaan semi-foulous ataupun foulous. Lepas tu letakkan blue sheet atas chest patient, dari patient. Lepas tu lakukan hand rub dan pakai glove yang bersih sebab ada prosedur yang bersih sahaja. Lepas tu sebelum kita nak tarik keluar rescue patient, kita aspirate dulu sebab kita nak assess gastric content patient dulu. Sebabnya kita takut tak nak nanti kalau masa kita sebelum tarik keluar tu, masa kita aspirate tu, mungkin ada gastric content yang kita kena inform pada doktor. Contohnya masa kita tarik tu, mungkin kandungan yang kita buat tarik keluar tu mungkin kita nampak warna-warna macam ada blood ke contohnya. Semua tu kena inform doktor dulu. Ya? Ataupun kalau kita tarik keluar tube rescue patient tu, mungkin susu terlampau masih ada susu lagi yang tak digest lagi, pun kena inform doktor juga dulu. Okay. Kalau yang ikut buku medical surgical, dia biasanya lepas kita dah check aspirate gastric content patient tu, biasanya dia akan flush dengan water. Tapi kalau dalam ward, dia tak praktis pun yang kita kena flush yang fluid ni, cecair, air ni. Jadinya lepas kita dah aspirate tu, kita boleh tarik terus sahaja tube tu. Okey, lepas tu tarik dengan perlahan-lahan dan letak tisu tu di hujung hidung pesakit. Kalau kita takut nanti ada sebarang fluid ataupun secretion dekat tube tu. Jadi kita letak kat hujung hidung pesakit. Lepas tu kita akan tarik secara perlahan-lahan, kita coil. Lepas tu baru kita akan buang dalam yang receiver tadi tu. Okey, masa kita nak tarik tu, kita arahkan patient, tarik nafas perlahan-lahan. Dan tahan nafas sekejap, lepas kita akan tarik dengan cepat dan gentle. Okay, lepas kita yang tangan yang dominan kita kena coil lah. Okay, yang ini nanti saya ada buat video tapi saya tak masukkan dalam e-learning. Nanti saya akan masukkan lepas ini nanti ya. Okay, lepas tu baru kita buangkan tube tu dalam receiver tu. Lepas tu baru kita selesaikan pesakit. Lepas tu baru kita buanglah glove tu yang prosedur biasa dan kena dokumentkan prosedur tu. Tarik, lepas tu masa bila kita buangkan. Adalah reference. Okey, ada nak tanya apa-apa tak pasal yang rest tube ni?
kemasukan rest tube ni. Kalau siapa ni yang dah buka dalam video yang saya letak dalam e-learning tu, mungkin dia ada idea lah ataupun lebih nampak lah apa yang saya explain kat sini. Okay, ada tanya apa-apa tak pasal yang kemasukan rest tube ni? Madam, Ya saya. kalau macam patient tu muntah kan nak teruskan bagi ke? Atau Teruskan masukkan ke tube? bukan yang feeding tu? Kalau yang feeding tu, kalau patient vomit. Okey, yang pasal yang feeding ni, kita akan belajar yang minggu depan. Hari ni untuk insert sahaja. Tapi tak apa, saya akan jawab juga. Kalau misalnya patient vomit, kita tak boleh nak teruskan bagi feeding tu, bagi susu tu. Tak boleh. Kalau patient vomit, kita tak boleh teruskan bagi feeding. Maksud, boleh ke? Sebab nanti akan takut berlaku aspiration. Tak boleh bagi. Kita tak boleh continue bagi feeding tu pada patient. Memang kita kena stop. Okay. Dan kena inform, kena pada doktor dengan segeralah. Kena bagi tahu pada doktor. Madam, pada doktor. Ya. Kalau patient vomit masa dah insert nasogastric tube tu, kena henti. Kena henti. Kena berhenti. Semasa kita masukkan rest tube tu, kalau patient vomit, kena berhenti. Kalau patient batuk, kalau semasa kita masukkan tube tu, kalau patient batuk pun kita tak boleh nak masukkan. Sebab kalau you cuba push juga, you paksa juga masuk tube tu, nanti bila you check placement tube tu, kadang tak dengar pun. Takut tube tu tak masuk dengan betul. Satu lagi kalau patient yang struggle. Sebab setengah-setengah patient ada yang struggle. Prosedur ni nampak mudah kan, kita just masuk tolak-tolak, tapi untuk patient yang struggle, patient yang lawan ataupun masa nak masuk tu, dia memang dia macam dia kepik muka dia. Macam dia buat, macam apa, dia kemut muka, dia kepik muka dia, pun susah juga nak masuk tube ni sebenarnya. Kalau patient yang lawan, patient yang struggle, patient yang apa ni, dia yang saya sebut tadi, kalau yang tak boleh nak cooperate, memang tak boleh nak masuk tube ni. Jadi memang kena tunggu patient tu boleh cooperate, baru dah boleh masuk tube ni. Okay, madam. Thank you. Dan setengah-setengah tu kalau bila you ada try masuk tube ni, kadang-kadang bila you check placement tu, kadang tak dengar. Bila tak dengar tu, you akan tarik keluar balik. Kalau bila you buat test tu kan, bila dah masuk kan, you buat test ujian untuk pastikan tube tu betul-betul masuk dalam stomach patient. Kadang mungkin you tak dengar, atau you tarik tu tak keluar apa-apa, something cecair kan daripada stomach patient tu. Kadang-kadang mungkin you kena keluarkan balik tube tu, kena letak gel balik dan kena masukkan balik. Sebenarnya prosedur ni kalau kita buat real, sebenarnya baru you nampak sebenarnya lebih kita kata lebih jelas lah kita katakan. Tapi secara online ni agak susah untuk prosedur ni. Tapi apalah, nanti kalau you masuk kampus nanti, kalau misalnya ada dia bagi time untuk you practice dekat mak-mak tu, bolehlah kita buat prosedur ni. Okey, ada lagi apa nak tanya? Kadang-kadang tu bila you ada try 2 kali, sekali tu you try masuk, mungkin tak kena nak masuk lagi. Okay, lepas tu you akan try 2 kali, kali kedua baru tube tu masuk. Kadang ada sampai 2 kali pun tube tu tak boleh masuk. Tak boleh masuk lagi sebab patient tu struggle. Kadang-kadang sebab dia lawan kan. Jadinya you kena bagi masa pada patient. Kena patient rest dulu, relax dulu. Lepas tu baru you datang balik dan perform balik prosedur tu. Pun boleh juga berlaku macam tu. Ada juga. Kadang-kadang mungkin you try tak boleh. Kadang-kadang mungkin you terpaksa minta bantuan kawan. Bila kawan you masuk, boleh pula. Ada juga macam tu. Yang pengalaman saya share dengan you, dengan awak semualah, dengan you all lah. Ada juga yang bila masuk ikut, biasa kita akan masuk ikut yang nesanya yang ikut sebelah kanan, ikut right kan. Tapi ada juga bila kita masuk ikut sebelah kanan, hidung yang sebelah kanan, tak boleh nak masuk. Jadi mungkin kita kena try sebelah kiri pula. Ada juga bila sebelah kiri, semua pula boleh masuk pula ni. Pun ada juga macam tu yang pengalaman saya lah. Ya Kak Vita, ada macam tu. Okey, ada apa lagi tanya? Sebelum kita pergi ke ya. Kalau macam kita ukur terlebih ke pendek ke repair? Ada, sebabnya kalau misalnya kita ukur cara dengan tak betul, nanti bila kita nak check, kita buat test tu tak dengar.
kita tak dengar. Bila tak dengar tu, bila you all tak yakin, bila kita tak dengar, bila kita tarik tu tak keluar apa-apa cecair contohnya. Lepas tu bila you all buat test yang pop sound test tu, tak dengar ke bunyi kemasukan udara tu. Kalau misalnya you all tak yakin, you all akan tarik keluar balik. Sebab tu kalau cara ukur tu, kalau tak betul, saiz yang dia masukkan dalam perut pasien tak sampai dengan ukuran dengan yang betul, tak dengar dengan betul, kalau saya memang you akan tarik keluar balik. Kalau you tak yakin tube tu dimasukkan di tempat yang betul, you akan tarik keluar balik. Dan kena masukkan balik. Kadang-kadang tu mungkin you kena tarik sikit, lepas tu you check balik. Kalau takut masuk terlampau banyak sangat kan, terlampau panjang sangat you masuk, mungkin you masih buat test tu tak dengar. Jadi mungkin you akan tarik sikit, lepas tu cuba check sekali lagi. Kalau dengar, okey. Tapi kalau tak dengar lagi, you confused masuk ke tak masuk tube ni, memang you akan tarik keluar balik tube tu, rest tube tu. Sebabnya ingat, sebab rest tube ni kita nak masukkan ubatan, susu formula, cecair, air. Kalau tak masuk tempat yang betul, takut nanti bagi complication pada patient lah. Okey, apa lagi? Nak tanya? Ada tanya apa-apa ke lagi? Okey, ada soalan lagi? Cumanya kalau yang beza dia, kalau macam nak untuk saya explain sikit pasal yang gastrostomy ni. Okey. Kalau yang gastrostomy tube ni, kalau gastrostomy tube ni memang kita tak ada buat test. Kita tak ada buat aspirate ke. Sebabnya yang gastrostomy tube ni, dia direct dah terus masuk dalam stomach patient. Yang ni kita memang tak ada buat test lah. Cumanya you akan pastikan yang tube tu tengok takut dislodge lah, takut ada tertarik sikit ke tercabut ke kan, kena check yang tu. Tapi memang kalau untuk yang gastrostomy tube ni memang kita tak ada buat test lah. Kita tak buat lah yang pop sound test ke, bubble test ke. Ni memang kita tak ada buat lah untuk yang gastrostomy tube ni. Cuma you kena pastikan yang tube tu in situ, ada dekat situ. Pastikan tube tu ada dekat situ lah. Tu sahajalah. Tengoklah takut ada tarik sikit ke kan. Cuma pastikan yang tu lah. Yang ini memang direct lah. Boleh masuk terus dalam stomach patient lah. Feeding tu. Dan kalau gastrostomy tube ni biasanya dia masuk laju sikit lah. Siapa yang pernah tengok, kalau feeding ikut gastrostomy tube ni, bila kita masukkan feeding susu tu, dia turun lebih laju berbanding dengan yang nasogastric tube ni. Sebab yang ni memang tube dia memang direct dalam stomach patient, dan dia punya tube dia tu lebih besar berbanding dengan rest tube. Adakah rest tube di UR dengan patient yang ada dengan UR kan, rest tube tu kan you boleh tengok lah tube dia. Kalau yang macam gastrostomy tube ni, tube dia besar. Berbeza dengan yang nasogastric tube ni. Berbeza. Dengan rest tube ni berbeza saiz dia. Sebab itulah, kalau untuk gastrostomy tube ni, kalau you all nak masuk tu, you all jangan masuk penuh sangat. Sebab kalau you all tuang penuh sangat dalam syring 50cc tu, kalau patient tiba-tiba terbatuk ke terpesing ke, takut dia boleh melimpah keluar. Dan jangan lupa alas juga dengan tisu ataupun kain ataupun pengalas ataupun blue sheet. Nanti kalau misalnya tiba-tiba patient terbatuk ke terpesing, kalau you all tuang susu tu penuh sangat, nanti patient susu tu boleh keluar. Yang ini untuk gastrostomy tube ni. Sama juga lah kalau nak gastric ni pun biasa kita masuk 50 lah. Cuma kalau gastrostomy ni, pasal kita masuk 40, macam tu lah, patient turun, lepas tu kita akan masukkan lah. Sebenarnya jangan masukkan penuh sangat lah. Macam saya cakap tadi tu. Ada soalan lagi tak nak tanya pasal yang rest tube ni, kemasukkan rest tube ni, nasogastric tube ni? Pan, kalau patient pediatric kan, kita kena guna rest tube yang kecil ke? Saiz kecil ke sama je? Kalau saya sebenarnya tak biasa dengan patient pediatric. Tapi kalau dia ada saiz dia. Kalau biasanya kalau pediatric dia ada saiz yang lebih kecil lagi. Tak boleh guna yang adult yang biasa. Kalau yang saya pengalaman saya bekerja, kalau adult ni paling kecil pun saiz 12. Tapi common saiz 14, saiz 16. Tapi ada juga pengalaman saya bekerja, bila saya 14, 16 ni, ada juga sama-sama patient tak boleh nak masuk. Terutama yang macam pengalaman saya bekerja tu yang orang tua kan. Orang tak tahulah, memang tak boleh nak masuk. Saiz 14, saiz 16 ni. Jadi terpaksa guna saiz 12.
Tapi bila saiz 12, okey pula boleh masuk. Cumanya saiz 12 ni, dia punya tube tu dia lebih halus dan lebih kecil lah. Jadi kalau susu tu dia lambat sikit turun lah. Itu je lah. Kelas saiz 16 ni dia besar sikit laluan dia tu kan, tube dia tu. Jadi susu tu kalau turun tu dia laju sikit lah. Kelas saiz 14 ni sedang okey lah, just nice. Saiz 12 ni lebih kecil sikit tube dia. Itu je lah. Lepas tu kelas saiz 12 ni cuma kalau susu yang pekat sikit, contohnya macam susu nutrient diabetik yang pekat sikit tu, dia slow sikit untuk turun. Itu sahajalah. Thank you, Madam. Okey, sama. Madam, Ya, saya. kalau yang gastrostomy tube tu kita boleh masukkan ataupun doktor yang akan masukkan ke OT? Yang gastrostomy ni, kalau gastrostomy bukan masuk dekat ward ya. Okey, terima kasih soalan tu. Gastrostomy tube bukan dimasukkan dekat ward. Dia boleh dimasukkan dekat OT ataupun kebanyakan kes kalau gastrostomy tube ni dimasukkan di makmal endoskopik. Dekat makmal endoskopik. Ada juga yang dimasukkan dekat OT pun ada juga, tapi biasanya dimasukkan dekat makmal endoskopi. Yang gastrostomy tube ni. Kalau gastrostomy tube ni, kalau patient yang restless, ada yang patient dekat ward tu yang ada seorang patient tu, kan setengah patient ni ada yang mana restless tu, yang macam dia confused, ada yang tarik keluar tau gastrostomy tube ni, ada. Patient saya ada. Masa patient tu dia dekat rumah, bukan dekat ward lah, dekat rumah. Jadi bila dekat rumah tu, ada yang kena datang ke hospital lah untuk masukkan balik gastrostomy tube ni. Ada kes-kes yang macam tu. Untuk patient yang tak sedar kan, dia tarik. Kalau rest tube ni pun ada juga setengah patient yang tarik keluar juga. Kadang-kadang kalau patient restless tu, pagi kena masuk yang lain untuk bagi feeding pagi, pukul 8 pagi tu. Bila tengah hari, you nak masuk rest tube tu, tengok ada kat tepi katil patient, atas cadar patient. Kena masukkan yang lain. Pun ada juga ya, Kavita, ada macam tu. Kadang-kadang sampai 2-3 kali satu hari kena masukkan. Pun ada juga. Walaupun kadang-kadang tangan patient dah ikat, kadang-kadang patient yang restless dia pandai. Dia tunduk ke kepala dia sampai kat tangan dia tu dia tarik. Padahal tangan tu dah ikat. Tapi ada patient yang walaupun dia confused, ada juga yang boleh tarik juga rest tube tu. Jadi, you all jangan ingat bila dah ikat tangan patient tu kadang, tak apalah, rest tube tak tarik dah. Ada. Patient lah, walaupun dia confused, dia pandai juga. Dia tak selesa, dia akan tundukkan kepala dia, dia sampai dekat tangan dia yang dah kena ikat tu, dia pun tarik. Ni macam-macam lah pengalaman yang nanti kalau you all kerja ataupun you all masuk ward tu boleh tengok kes-kes yang macam ni. Ada juga yang berlaku. Okey, ada lagi ke soalan? Puan, kalau yang Puan cakap tadi yang patient yang unconscious, dia tak sedar kan, dia dah cabut tube. Okey. Ambil tube yang baru lah. Oh, memang kena ambil tube yang baru. Tak boleh ambil tube yang tu dah. Kena ambil tube yang baru. Lepas tu kalau ada setengah patient, ada juga contohnya masa kita nak masuk tu, patient struggle, lawan. Dia memang lawan, tak nak bagi tube tu masuk, ada juga. Jadinya, kadang-kadang sampai bila dia lawan tu, bila kita tolak, kadang sampai bila you tarik tu, ada sampai macam jadi sampai boleh macam cederakan patient, lukakan patient juga kadang-kadang tu. Macam boleh juga ada macam ada blood dekat tube tu. Pun ada juga. Sebab tu kalau patient yang lawan, yang struggle tu, kadang kita tak boleh nak masukkan, memang kita kena tunggu patient kita tunggu patient boleh cooperate ataupun patient relax sikit, barulah kita boleh masukkan. Sebab tu masa kita tolak tu kena gentle, kena cepat dan gentle, kena smooth. Kalau patient yang tak struggle, yang boleh cooperate, tak ada masalah. So kita kena arahkan patient untuk telan ya. Untuk telan. Dan patient makan tak selesa lah. Kawan saya ada, dia nak try rasa macam mana rasa masuk rest tube ni. Dia pernah try willing nak jadi model untuk masuk tube ni. Ada. Tapi dia kata memang walaupun tak lawan pun memang rasa tak selesa juga. Memang keluar jugalah air mata tu walaupun tak lawan. Walaupun tak melawan. Masa kemasukan tube ni. Tapi setakat ni tak ada lagi lah. Saya pun tak nak jadi model willing untuk masuk tube ni. Kita tahu rasa tak selesa kan. Ada soalan lagi ke nak tanya? Ramai ke yang dah tengok, kalau dah tengok video tu?
Okey, Kavita tengok dah. Siapa Syafiqah tengok dah. Okey. Okey, Aisyah tak siapa. Ramai tengok dah. Khairun pun tengok dah. Alia tengok dah. Okey, ada apa-apa lagi tak soalan nak tanya? Sebelum kita tengok buku manual procedure kita, muka surat 142. Boleh ke? Kita pergi pada buku manual procedure kita ni, yang ini, page 142. Boleh ke kita pergi? Boleh ya? Okey. Okey, sudah ready ke dengan buku manual procedure ni? Buku surat 142. Okey, kita tengok yang inserting nasogastric tube tu. Yang tujuan dia tu yang seperti yang saya dah explain tadi tu, assessment pun sama juga. Cuma kita nak pergi kepada, ada tak peralatan apa ni yang you all rasa macam confused, kenapa perlukan alat ni, kenapa perlukan alat tu, ada tak yang peralatan-peralatan tu? Kalau yang you all tak ada confused, kita pergi terus pada step dia, implementation tu. Atau you all rasa, kenapa kena guna alat ni, kenapa kena guna alat tu? Ada tak yang you all rasa confused ataupun keliru ataupun tak jelas ataupun tak faham? Kenapa kena guna alat ni? Tak ada ya? Boleh kita pergi pada implementation ke? Ada. Boleh ya? Okey. Kita tengok step yang pertama. Okey, implementation tu. Okey, yang pertama sekali, macam you akan, siapa yang ada tengok video saya, yang pertama sekali memang kita kena verified treatment dulu, prescription daripada doktor. Okey, kena pastikan buka folder patient, betul ke patient nama Encik Ali contohnya, betul ke nama Encik Ali, betul ke RN dia, contohnya B1234566. Okey, betul tak nombor katil dia, betul tak nombor folder patient tu, betul ke tak betul, kena pastikan dulu, jangan tersalah patient. Okey, ya. Okey, lepas tu pergi pada patient. Okey, sekarang ni you all tahu kan, macam kalau kita bagi salam, okey, Assalamualaikum Encik Ali. Okey, nama encik siapa ya? Okey, Assalamualaikum. Okey, nama encik siapa ya? Sebab kita kena pastikan sekarang ni dia tak nak macam you all sebut nama patient, dia nak macam you all patient yang sebut nama dia. Kalau patient yang boleh bagi tahulah ya. Ataupun you all kena check dekat tag tangan patient tu, betul ke nama patient dan juga RN patient. Walaupun patient tak sedar, confused, keliru, tapi ada ahli keluarga dia kan, you all kena bagi tahu juga, kena bagi salam juga. Okay, kena greet patient, perkenalkan diri, terangkan prosedur apa yang you all nak buat dan juga tujuan. Ni kalau tidak, tak apalah, patient confused ni, patient tak sedar ni, kita tak tahu. Mungkin patient walaupun dia tak sedar, walaupun patient tak boleh nak jawab, tapi telinga dia dengar. Sebab ada setengah kes, walaupun patient dalam keadaan koma, kadang-kadang dia satu hari mungkin tak tahu, dia boleh sedar balik. Jadi ni walaupun patient tak sedar, tak boleh nak bagi respon, tolong bagi tahu, bagi salam kat patient, perkenalkan diri, terang prosedur apa you all nak buat dan explain the purpose dia, tujuan dia, apa yang you all nak buat. Jangan lupa cek tangan ya, cek tangan patient tu dengan nombor katil tu. Okey, yang tu clear, saya rasa you all dah biasa buat. Okey, lepas tu kena minta kebenaran daripada patient. Okey, dan bagi tahu kalau ada ahli keluarga, kena bagi tahu pada ahli keluarga yang menunggu patient, waris keluarga dia. Okey, lepas tu nombor 3, prepare equipment, peralatan yang seperti yang dalam buku manual ni dan juga yang saya bagi dalam video tu. Lepas tu bawa pada patient. Lepas tu jangan lupa bagi privacy pada patient. Lepas tu posisikan patient dalam keadaan semi-foulers ataupun foulers. Lepas tu letakkan blue sheet atas dada patient. Okey, lepas tu cuci lubang hidung pesakit. Okey, dengan cotton bud tu. Okey. Lepas tu jangan lupa hand rub Hand rub tu kena before dengan after ataupun during semasa yang prosedur tu. Hand rub tu kemestian hand rub tu kemestian. Dalam OSCE jangan tak buat benda tu, sebab dia ada markah untuk yang hand rub tu. Okey, lepas tu pakai sarung tangan bersih. Lepas tu buka rice tube tu, lepas tu kena ukur daripada hujung hidung pesakit ke hujung ke earlobe telinga pesakit. Lepas tu zip up proses dan tambah lagi, tambahkan 10 cm, tambah lagi 5 cm. Okay, pada zip up proses tu kena tambah 5 cm lagi. Okay. Lepas tu bila kita dah ukur tu, kena tandakan dengan plaster.
Kena dengan plaster, kecil saja tak apa. Lepas tu bila dah ukur, dah tanda dengan plaster. Lepas tu teknik betul jangan lupa coil lah. Tak nak nanti tube rasa tu terjuntai-juntai, tak nak. Kena coil. Masa nak ukur pun kena coil juga, kena gulung juga tube tu. Okey. Lepas tu kita akan lubricatekan ataupun letakkan pelincir pada tube tu sepanjang lebih kurang 10 cm. Okey. Yang biasanya adalah kita guna KY jelly. KY gel KY jelly. Okey, lepas tu barulah kita pergi pada patient. Lepas tu bagi tahu pada patient yang kita nak masukkan tube tu, so patient relax. Lepas tu kita akan tolak secara perlahan-lahan ke dalam lubang hidung pesakit. Lepas tu secara back down and downward ya. Okey, secara downward dengan backward. Okey, bila kita tolak masuk tu, bila kita rasa resistant, kita arahkan patient untuk tundukkan sedikit kepala, lepas tu tolak secara downward dengan backward. Lepas tu tolak lagi tube secara perlahan-lahan, secara gentle. Lepas tu suruhkan patient menelan. Lepas tu ditolak lagi tube secara perlahan-lahan sampailah ke arah yang kita tanda tadi tu. Okay, nanti kita akan suruh patient buka mulut dan pastikan tak ada tube yang bergulung kat dalam belakang mulut tu. Ada. Tube boleh bergulung dalam mulut. You are tolak, you are ingatkan masuk dalam perut patient tapi tak masuk. Rupanya bergulung kat belakang dalam tekak tu bergulung. Okay. Kadang-kadang tu ada juga nanti bila you are tolak masuk tu, tube tu bergulung sampai terkeluar daripada mulut patient. Pun akan boleh berlaku juga. Boleh berlaku juga macam tu masuk terkeluar. Kalau yang terkeluar tu memang you tak boleh tolak dah, memang you kena bawa keluar balik tube tu, breast tube tu. Ya Izzah ada. You tolak ingatkan masuk. Suruh patient telan tapi tak masuk pun. Dia akan bergulung dan sampai terkeluar ikut dalam mulut patient. Kalau nanti you try buat prosedur ni, kalau you jumpa yang macam ni, you tahulah baru you nampak nanti. Okey. Lepas tu bila tube tu dah masuk sampai yang kita dah tanda tu, barulah kita akan plasterkan tube tu untuk sementara sahaja sebab kita kena lakukan beberapa ujian untuk pastikan tube tu betul-betul masuk dalam stomach patient. Kita akan plasterkan pada pipi patient. Okey. Yang macam dalam video tu yang saya tunjukkan. Okey, yang untuk sementara sahaja. Lepas tu kita akan lakukan beberapa ujian, iaitu yang pertama kita ada ujian gastric content test. Lepas tu pH level test. Tapi pH level ni kita tak perform dalam mak-mak pun tak ada prosedur ni. Jadi kita akan perform gastric content test. Lepas tu litmus paper test, air bubble test dengan port sound test sahaja. Okay, ada 4 prosedur yang kita akan lakukan untuk pastikan tube tu betul-betul dalam stomach patient. Okay. Kalau you tengok video saya, saya lebih suka sebenarnya yang kalau misalnya kalau you nak buat yang mana-mana pun antara 4 prosedur ni tak salah. Contohnya puan, boleh ke kalau nak buat air bubble test dulu? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau saya pilih untuk lakukan port sound test dulu. Lepas tu barulah gastric content test. Lepas tu barulah litmus paper dan air bubble test. Maksudnya saya yang test pertama, port sound test tu, you jangan harap akan bunyi pop ya. Bila you masukkan udara dalam perut patient, akan bunyi pop. Akan bunyi pop macam tu. Sebenarnya dia akan bunyi kemasukan udara, bunyi macam brrrr, macam tu. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Kita akan bunyi pop. Tak bunyi macam tu dalam perut patient ya. Kalau bunyi tu, jangan tertukar semasa yang pop sound test ni, you jangan tolak kuat sangat pula. Kalau you tolak kuat sangat, saya takut nanti bila you dengar stetoskop, you bukannya dengar bunyi pop yang dalam perut patient, takut you dengar bunyi pop, bunyi kemasukan udara tu yang you tolak kat luar tu. Okey, jadi kalau saya akan pilih pop sound test dulu, iaitu kita ambil syring tank CC, lepas kita masukkan udara dalam 5 hingga 7 minit. Lepas tu kita akan sambungkan syring tank CC tu pada hujung, kita akan buka yang penutup breast tube tu dan kita akan sambungkan. Okay, lepas tu ingat setiap kali nak buka yang penutup breast tube tu jangan lupa clamp. Siapa-siapa yang tengok video saya tu dia faham dah. Jangan lupa setiap kali nak buka penutup tu memang you kena clamp sebab kita tak nak masuk air dalam breast tube tu. Okay, bila dah sambungkan syring tu dengan yang hujung breast tube tu, baru you boleh buka clamp tu. Okay.
Lepas tu ambil stetoskop, letak dekat stomach patient. Okay, lepas tu barulah you akan tolak yang udara dalam shrink tendency ni. Lepas tu kan dengarkan kemasukan bunyi udara. Dia akan bunyi macam ni, macam tu. Okay. Lepas tu bila dah dengar, bila you dah push, bila dah dengar bunyi kemasukan udara, barulah tarik. Lepas tu saya suka buat ujian pop sound test dulu. Masuk dulu, dengar dulu bunyi udara. Lepas tu you bila dah dengar bunyi kemasukan udara tu, you pun tarik. Okay. Bila tarik tu, tengok cecair yang keluar.